Baik, kita beralih pula ke pantai timur. Ketika ini sedang berlangsung majlis pengumuman bagi Perikatan Nasional di Terengganu. Ini merupakan kesinambungan daripada pengumuman calon PRU 15 gabungan itu yang diumumkan pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Tapi hanya calon di Kelantan dan Terengganu saja yang belum diumumkan. Di Kelantan, wujud desas-desus akan ada elemen kejutan yang ditampilkan oleh PN. Ini selepas Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberi gambaran penyandang kerusi Ketereh, Tan Sri Anwar Musa, yang tidak dipilih sebagai calon Barisan Nasional untuk mempertahankan kerusi itu. Sama ada desas-desus itu benar atau sebaliknya, jawapannya akan kita ketahui malam ini. Tapi Hafizi Rosli kini berada di Kuala Berang, sedia untuk berkongsikan yang terkini. Hafizi, apa yang kita tahu setakat ini? Baik Lokman, jika semalam di Kuala Lumpur boleh saya katakan aura ataupun boleh saya katakan penangan warna biru itu cukup kuat ya. Apabila Barisan Nasional warna biru juga, Perikatan Nasional pun warna biru juga, masing-masing mengumumkan calon masing-masing bagi semua negeri, tetapi bagi Perikatan Nasional dua negeri saja lagi yang belum diumumkan calonnya, iaitu di Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Dan kalau kita lihat di negeri Kelantan mungkin akan diumumkan pada hari ini, tetapi di Terengganu mungkin akan diumumkan seperti jadualkan sebelum ini adalah pada esok. Namun pada hari ini di Kuala Berang di Hulu Terengganu ini bakal diadakan pelancaran bagi jentera Perikatan Nasional peringkat negeri Terengganu, begitu juga dengan jelajah prihatin Perikatan Nasional. Dan kalau kita nak bercakap mengenai jelajah prihatin dan juga mengenai Perikatan Nasional di negeri Terengganu ini sendiri, penangannya cukup kuat, iaitu terutamanya melibatkan kepada parti PAS sendiri. Apabila kalau kita lihat kepada PRU ke-14 lalu, PAS telah memenangi 6 daripada 8 kerusi yang dipertandingkan bagi kerusi parlimen di negeri Terengganu. Ini menunjukkan dominasi PAS di negeri Terengganu ini sangat besar ya. Di mana Barisan Nasional hanya memperoleh dua kerusi saja kemenangan, iaitu di Besut dan juga di Hulu Terengganu. Namun apabila Datuk Rossul Wahid yang sebelum ini merupakan wakil ataupun merupakan pemimpin Barisan Nasional telah bertukar parti ke Bersatu, dan kini Barisan Nasional hanya satu saja kerusi, di mana 7 lagi adalah kerusi bagi Perikatan Nasional. Dan pastinya di Terengganu ini merupakan kubu kuat bagi Perikatan Nasional, dan pastinya juga mereka akan menggerakkan segala usaha mereka untuk terus memenangi hati rakyat di negeri Terengganu. Dan susulan itu kalau kita lihat juga bagaimana pendominasian PAS di negeri Terengganu ini, mereka juga telah menetapkan akan menggunakan logo bulan bagi negeri Terengganu dan juga di negeri Kelantan. Berbeza dengan negeri-negeri lain. Kerana bagi mereka, bagi pemimpin-pemimpin PAS, logo bulan telah pun dikenali secara umum ataupun secara majoritinya di negeri Terengganu ini, dan ini juga merupakan salah satu strategi mereka untuk terus mendapat kepercayaan dan untuk terus mendapat undian daripada pengundi-pengundi di negeri Terengganu ini juga. Dan boleh juga saya nak kupaskan sedikit mengenai 8 parlimen di negeri Terengganu ini. Kalau kita lihat juga seperti dijadualkan esok baru kita akan tahu senarai bagi calon Perikatan Nasional. Bagi Barisan Nasional telah pun mengumumkan 7 daripada 8 kerusi parlimen di negeri Terengganu, dan di mana satu kerusi yang masih lagi belum dinamakan calonnya adalah di Kuala Nerus, kerana mungkin juga ada kejutan daripada Barisan Nasional dan juga mungkin ada kejutan daripada Perikatan Nasional sendiri untuk meletakkan calon masing-masing di Parlimen Kuala Nerus itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat di negeri Terengganu ini, kalau boleh saya katakan pengundi di sini bersifat pragmatik, mereka suka ataupun mereka akan menilai kerajaan ataupun bagaimana kesungguhan begitu juga dengan kemampuan kerajaan negeri untuk mentadbir negeri. Kalau kita lihat pada tahun 2008, sejak daripada 2008 kita dapat menyaksikan beberapa siri pertukaran kerajaan negeri, dan ini menunjukkan mereka tidak takut untuk bertukar kerajaan negeri, bertukar parti demi untuk memastikan hak mereka, demi juga untuk memastikan mungkin nasib mereka dibela dan sebagainya sekiranya parti-parti yang telah pun mereka lantik itu tidak mencapai ataupun tidak menunjukkan kesungguhan mereka dalam menyelesaikan isu masyarakat. Mereka sanggup tukar, tidak seperti di Kelantan lebih daripada 30 tahun masih lagi parti yang sama mentadbir di negeri itu, Loman. Ya, baik. Hafizi Rosli, terima kasih. Sudah tentu dinamika Kelantan dan juga Terengganu ini agak berbeza dengan negeri-negeri lain di Semenanjung. Menarik untuk kita lihat bagaimana ia akan terjadi dan berlaku pada PRU 15 pada kali ini. Adakah PAS akan mampu kekalkan kubu kuat ini di dua-dua negeri ini? Kita akan saksikan. Sudah tentu Hafizi akan terus membawakan perkembangan yang terkini dari negeri-negeri pantai timur.